Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. InsyaAllah pada malam ini kita sambung kitab kita Tanwirul Qulub dan kita sampai pada muka surat 42. Firman Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbuat bekal kamu, maka bahawasanya sebagus-bagus bekal akhirat itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita, tidak kita membawa satu bekal kecuali kita berjalan jauh. Kalau kita duduk di rumah, kita tak bawa bekal dah. Dan tidak seseorang itu membawa bekal kecuali dia ada tempat yang dia nak tuju, dan bekal itu akan digunakan di tempat yang dia akan tuju. Maka berdasarkan ayat ini, Allah Ta'ala suruh kita buat bekal. Bermakna bila kita buat bekal, bukan masa kita buat tu kita guna, kita akan guna pada tempat yang lain. Kalau kita bawa nasi, kita masak nasi kat rumah, bukan kita nak makan selalu. Kalau makan selalu, orang tak ambil bekal. Kita akan makan di tengah jalan, di tempat ataupun tempat-tempat yang kita berhenti, bermakna bukan di sini. Kalau kita masak nasi di rumah, bukan di rumah yang kita makan, di tempat yang suatu tempat yang akan kita gunakan bekal. Maka itu gambaran bahawa kita duduk di atas muka dunia, Allah Ta'ala sebut wa tazawwadu, buatlah kamu bekalan, ataupun carilah kamu bekalan, ataupun berbekallah kamu. Bermakna kamu akan musafir, kamu akan berjalan, kamu akan meninggalkan tempat ini, tempat yang kamu duduk hari ini. Dan sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimasukkan bekalan itu perkara yang memberi manfaat akan datang, itu bekalan. Yang mana bekalan itu kita nak gunakan di suatu hari nanti ataupun di suatu tempat, maka apa yang kita nak guna yang paling baik dekat tempat yang lain itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut oleh ulama, takrif tentang takwa ini banyak, tapi saya pilih satu saja. Ulama menyebut at-taqwa intisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Sesungguhnya takwa itu imtisalu awamirillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah, sama ada secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi, ataupun dikata zahiran wa batinan, larangan Allah zahir dan batin. Maknanya batin disuruh kita tinggal hasad, dengki, ujub, takabur, riak dan sebagainya, dan zahir juga begitu, dia suruh kita tinggal perkara-perkara mengambil hak orang, bercakap dengan perkara yang tidak sebenar dan sebagainya. Maka itulah yang dikatakan takwa. Dan takwa juga mengatakan bahawa seseorang itu menjaga hak-hak Allah, agar Allah Ta'ala tidak murka kepadanya. Ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Ka'ab ke Ubay bin Malik, saya pun lupa dah. Dia tanya apakah yang dimasukkan dengan takwa. Lalulah dikatakan takwa itu, Sayyidina Umar tanya dia kata takwa itu umpama berjalan di waktu malam di suatu tempat yang ada duri-duri. Bagaimana cara dia berjalan? Dia akan berhati-hati agar kakinya tidak kena duri. Maka demikianlah dia duduk di atas muka dunia, dia akan berhati-hati agar dia tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dia tidak melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kena buat bekal. Yang pertama, pesanan diri sendiri dan juga jemaah dan pendengar sekalian, kita bukan duduk di atas muka dunia ini saja-saja. Jangan jadi kita rugi apabila kita pergi di satu tempat ketika mana orang lain ada bekal, kita tidak ada bekal. Dan kita kena ingat, tempat ini yang kita duduk bukanlah tempat yang kekal buat selama-lama. Maka tidak dapat tidak, kita kena adakan bekalan. Maka bekalan itu adalah takwa kepada Allah.
Maka maklum apabila disuruh dengan menuntut bekal, maka Allah diharuskan baginya mengambil ia daripada dunia. Jadi bila dikatakan bekal, maka seseorang itu diharuskan mengambil sesuatu daripada dunia. Maka bila nak berbekal, mesti kena ada benda yang dia nak bekal tadi. Maknanya dia nak bekal nasi, mesti kena ada beras. Mesti kena ada air. Untuk dia nak bersihkan beras, mesti kena ada api, kena ada bahan-bahan yang lain. Maka kita ni nak berbekal, kita duduk di atas ke dunia, maka boleh kita mengambil sebahagian yang harus apa yang ada pada dunia tadi. Pertama ada, iaitu berbentuk kenderaan, pakaian, pekerjaan, harta benda dan sebagainya. Tetapi pastikan apa yang kita ambil sesuatu daripada dunia itu adalah tujuannya untuk kita jadikan bekalan ke akhirat. Maka ada sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya, bahkan dikatakan bahawa para sahabat yang ada harta, semuanya ada harta wakaf. Semuanya mereka menginfakkan fi sabilillah. Kenapa mereka setengah-setengah sahabat seolah-olah macam tidak sayang harta benda? Kerana mereka memahami apa yang mereka infak itu bekalan dia, bukan untuk orang. Zahirnya untuk orang, tetapi hakikatnya itu bekalan dia. Maka dia tidak sayang. Selagi banyak dia berbekal, maka selagi banyaklah keuntungan yang ada pada dirinya. Maka kita boleh mengambil sebahagian daripada dunia. Kerana kalau orang itu mengatakan saya orang yang tolak dunia nak cari akhirat, itu silap. Itu bukan jalannya. Maka yang dikatakan seorang itu zuhud adalah dia tidak meletakkan dunia itu di dalam hati. Bukan dia tidak mengambil dunia itu, dia ambil, tetapi dunia itu tidak diletakkan di dalam hati. Bahkan Nabi SAW bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah baik orang di kalangan kamu yang meninggalkan dunia semata-mata kerana mengambil akhirat. Bukanlah baik. Kerana apa? Kerana dibimbangi apabila dia meninggalkan dunia, maka dia sangka dia bergantung dengan Allah, dia sangka dia bersama dengan Allah, dia kata dia nak menumpukan ibadat, tetapi dia kadang-kadang berhajat dalam hatinya ada sesuatu yang ada pada orang lain. Kerana dia sudah tidak ada. Ini maka kita boleh mengambil dunia. Tapi yang salahnya, apabila seseorang itu mengambil dunia, dia mengambil dunia, dia kejar dunia tadi, sehingga kan yang sepatutnya dia cari bekal itu adalah akhirat. Yang dia kena ambil dunia itu untuk melangsungkan ataupun memudahkan dia itu dalam mencari bekal akhirat. Maka ingat, jangan sampai kita cari dunia sampai rugi kita. Allah Ta'ala uji kita begini. Kalau kita kadang-kadang terlalu mengejar dunia, akhirat kita hilang. Kadang-kadang kita kan kerja-kerja akhirat ini, Allah Ta'ala uji pula dunia pula kurang. Maka kena padan-padan dengan kita. Maknanya kita boleh mengambil dunia, jangan tinggal akhirat. Dalam waktu yang sama, kita mengambil dunia itu kena bertanya, tujuan apa kita mengambil dunia? Kita mengambil dunia untuk bekalan kepada akhirat kita. Maka dikatakan bahawa supaya menolong atasnya berbuat bekal itu, supaya kita ini dapat tolong buat bekal. Bekalnya ibadat. Baik, bekalnya sembahyang, bekalnya ibadat, bekalnya pahala pergi ke haji. Bagaimana kalau orang tidak ada harta? Bagaimana dia nak mengakukan ibadah haji sedangkan dia tidak ada harta? Bagaimana dia nak infak fisabilillah sedangkan dia tidak ada harta? Bagaimana dia ini nak membina masjid atau membina madrasah, hatta kalau dia nak kahwin pun kena ada harta? Maka dia bekerja mencari harta, dia berusaha mencari harta, tetapi harta yang dia dapat tadi untuk dirinya menjadi bekal. Kalau dia tidak ada harta, nak makan pun susah, tapi kalau dia ada harta dia boleh makan. Maka dengan makan yang dia makan tadi, sehat tubuh badan. Maka dengan sehat tubuh badan tu dia tunduk kepada Allah, dia melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka dengan dia bekerja, maka dia ada harta. Dengan ada harta dia boleh tolong orang-orang yang susah, dia boleh membantu mana-mana yang perlu bantuan. Maka itulah yang dikatakan mengambil dunia adalah untuk mempermudahkan mencari bekal di negeri akhirat kelak. Misalnya yang lain, seperti menyuruhkan penghulu itu bagi hambanya pada bustannya, pada kebunnya itu bertanam padanya.
apa-apa rupa pohon kayu, maka tuan tadi yang ada kebun tadi, dia panggil hamba, kamu tanam pokok-pokok ataupun sayur-sayur ataupun buah-buah di kebun saya ini. Dia suruh tanam. Maka memperbuatlah ia yang disuruh. Maka sesungguhnya penghulunya tiadalah menegak ia baginya makan buah itu. Bustan ni pada kebun tadi. Pada kebun yang dia tanam. Maka penghulu tadi suruh tanam, dan penghulu tadi pun benarkan dia nak makan-makanlah. Apabila memakan hamba itu, menolonglah padanya duduk di dalam bustan, duduk dalam kebun. Maka dengan buah tadi yang dia tanam, dia boleh makan, ataupun tuan dia beri makan, dapatlah menolong tuan dia tadi dapat mengusahakan kebun. Bagaimana kita andai kata seorang tuan tadi, dia suruh hamba, dia suruh buat kerja je, dia tak beri makan pun. Dia tak beri makan, tak beri pakaian, tak beri apa-apa. Macam mana hamba tadi nak buat kerja? Maka nak makan, boleh ambil makanan. Nak pakaian, boleh ambil pakaian. Tetapi mesti kena bekerja. Gitu gambaran. Kita nak pakai kenderaan, boleh pakai kenderaan. Kita nak buat rumah, boleh buat rumah. Kita nak bekerja cari harta, boleh cari harta. Tapi mesti kena ibadat. Itu gambarannya. Kamu nak makan, mestilah boleh nak makan, nak pakai pakaian hebat-hebat, boleh, tapi biarlah sujud kepada Allah. Pakai kenderaan yang hebat-hebat, boleh, tapi biarlah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kita ini mengambil sebahagian daripada dunia tadi untuk kepentingan akhirat. Dan ingat, rugi kita kalau kita tidak ada bekalan akhirat, rugi. Maknanya kita kena ingat, sibuk-sibuk kita pun ke mana yang kita sibuk-sibuk, kita cari, mana yang kita cari pun. Apa peninggalan kita? Tak ada apa pun. Tidak ada apa pun. Maknanya kalau ada peninggalan kenderaan buruk. Peninggalan kita tanah anak-anak bagi. Apa yang ada pun? Tak ada apa-apa. Baik kita buat satu peninggalan, apa-apa yang kita nak tinggal tadi memberi kebaikan kepada kita di negeri akhirat. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Yang pertama, harta yang dijadikan sedekah secara berterusan pahala. Sedekah yang berjalan, umpama harta wakaf pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga kalau kita tengok ada seorang pelajar yang dia itu cergas akalnya, orang ini bijak tapi miskin. Kita pun ambil harta kita pun tak apalah, kamu nak belajar, kamu ada kepandaian, umur muda, maknanya, tapi tak ada harta. Saya pula umur dah kediang dah, tapi kepakaran nak menghafal pun tak mampu dah. Harta ada, jadi hak saya ada, hak kamu kurang, saya tapung. Maknanya nanti kamu balik nanti bolehlah mengajar orang lain ataupun tolong dia dan sebagainya. Maka kita pun bantu dia. Maka sepanjang dia belajar dengan kebaikan yang kita beri tadi, dia pun dapat pahala yang memberi tadi. Walaupun dia bekerja, orang ni bekerja tapi pahala macam belajar. Lepas tu kena pandai juga kita. Bekerja saja tapi dapat pahala seperti dia menuntut ilmu. Sedangkan pahala menuntut ilmu itu besar. Sebab tu Nabi kata, kun aliman au muta'alliman au mustamian au muhibban li ilmi. Jadilah kamu orang alim, tak mampu jadi orang alim. Jadilah kamu orang belajar, dok-dang juga sebab kita sibuk. Jadilah kamu orang yang mendengar saja, mendengar pun dok-dang juga. Jadilah kamu orang yang muhibban li ilmi, orang yang kasih kepada ilmu. Kasih kepada ilmu seperti membantu orang-orang yang belajar ilmu dan seumpamanya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kebaikan. Dapat pahala juga ke? Ya, dapat pahala. Adalu alal khairi ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti dia melakukan kebaikan. Inilah yang pentingnya. Sebab itu bila kita belajar, kita dapat memahami bahawa sebenarnya kedudukan kita di atas muka dunia ini mesti kita mencari bekalan. Dan bekalan inilah yang menguntungkan kita. Bekalan apa yang menguntungkan kita? Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah Ta'ala
dan mana-mana perkara yang membawa kita takwa kepada Allah, mana-mana perkara yang membawa kebaikan kepada Allah, itulah bekalan kita kepada Allah. Itulah bekalan kita nak bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Allah Taala kata, aku bagi kamu makan, mu nak makan makan, mu nak beli pakaian pun belilah pakaian, mu nak buat rumah buatlah, nak beli kenderaan buatlah, belilah kenderaan, tapi gunakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah ke benda. Ada orang dia salah ke benda ni, dunia belaka. Maka semua dia tolak belaka, itu salah. Benda tak salah. Rumah tak salah, kenderaan tidak salah, harta benda tidak salah. Yang salahnya adalah hati kita yang cenderung kepada perkara itu, lalai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada lebih daripada adat seperti yang demikian itu hamba di dalam dunia disuruh ibadat. Allah Taala beritahu, suruh hantar ke dunia ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku suruh kamu duk atas muka dunia beribadat saja pada Allah. Allah Taala mahu kita beribadat kepadanya, dan ibadat manfaat kepada kita. Kita beribadat, Allah Taala akan memberi kebaikan kepada kita. Jadi Allah Taala suruh beribadat. Suruh perintah Allah Taala ni memberi manfaat kepada kita. Bagaimana kita yang kalau kita mengerjakan sembahyang, kenapa kita mengerjakan sembahyang? Kerana ini perintah Allah. Kenapa kita belajar ilmu? Kerana ini perintah Allah. Kenapa kita beramal? Kerana ini perintah Allah. Adakah ia memberi mudarat kepada kita? Ada orang tengah-tengah saja, saya pergi belajar ilmu jadi sakit jantung. Dok. Yang sakit jantung mesti salah makan. Tak ada kena-kena dengan ni. Saya ini belajar ya, saya jadi semayang jemaah tadi sakit kepala. Sakit kepala tu mu yang salah makan benda. Maknanya ataupun mu kurang rehat. Jangan sabit ke ibadat. Ibadat akan memberi kebaikan kepada kita. Bahkan orang yang mendengar majlis ilmu, kalau kita mendengar ilmu-ilmu agama Allah ni, Allah Ta'ala campak ketenangan dalam hati. Maknanya hati kita pun tenang saja, alhamdulillah, bila kita mendengar majlis ilmu. Dan kalau kita jaga sembahyang berjemaah awal waktu, tenang hati. Tenang saja hati. Bahkan kita tengok orang-orang yang jaga sembahyang berjemaah ini, hatinya tenang, senang hati juga. Kita yang lihat dia pun, hati kita pun jadi tenang, senang. Sebab apa? Sebab orang itu orang yang melakukan ibadat kepada Allah, tidak orang yang berbakti kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan memberi kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidakkah balasan kebaikan itu dengan kebaikan juga? Maknanya, maka demikianlah, buatlah amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, kadang-kadang mari fikir, kenapa saya ni buat kerja sebut tak kena? Menega, jatuh sama menega. Lepas pada tu masalah pas satu timpa pas satu. Masalah ni tak selesai, mari pula masalah ni. Maknanya kadang-kadang saya pun mari mikir bila nak tenang hati. Maka jawapannya, kembali kita kepada Allah. Itu je jawapan dia. Mula-mula ditanya. Kalau ditanya saya kenapa jadi macam itu, susah hati, benda-benda serabu, apa buat sebab tak kena. Jawapan dia, kita kena tanya balik, bagaimana ibadat kamu dengan Allah? Itu dia. Kalau kita dah bahas kamu meniaga macam mana cara perniagaan kamu? Kalau bahas tu tak ada benda kau. Tapi kita kena balik mula tanya, bagaimana ibadat kamu kepada Allah? Sebab Allah Ta'ala sudah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, ataupun sesiapa yang bertakwa kepada Allah, ini jaminan Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala beri jalan keluar. Jalan keluar. Sebab itu kita, kalau kita cari jalan mendekatkan diri dengan Allah, hati kita menjadi tenang, dan Allah Ta'ala selesaikan satu persatu masalah. Kadang-kadang dikatakan bahawa saya ini, bila saya nak mendekatkan diri dengan Allah, macam-macam masalah ditimpa. Kadang-kadang Allah Ta'ala akan menguji kita. Nak tengok pada kita, Allah Ta'ala uji. Kadang-kadang kekotoran hati kita, kelalaian kita, maka Allah Ta'ala nak bersihkan. Dengan cara itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan bahawa seseorang itu tidak dikira ditimpa musibah apabila dia ini Allah Ta'ala tarik dunianya, sedangkan dia itu mendapat akhirat. Maksudnya macam mana?
kalau orang itu kadang-kadang kehidupan dunia dia serba tidak menjadi, lalu dia mendekatkan diri dengan Allah, itulah tidak dikira musibah. Maknanya ramai mana orang bila dia ditimpa musibah, dia dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melihat dengan pandangan mata hati adalah orang itu bila dia itu ditimpa satu musibah, dia dekat dengan Allah, itulah nikmat. Nikmatnya pada apa? Nikmatnya kepada taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau orang itu diberi dunia, semakin jauh dengan Allah, itu adalah bala. Walaupun disangka dia mendapat nikmat yang banyak. Kerana apa? Kerana hatinya sudah terhijab, terlupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua diselamatkan oleh Allah taala daripada hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiadalah menegakkan Tuhan rezekinya yang ditanggungnya. Allah Ta'ala tak tegar kita nak cari rezeki. Jangan sampai kita tinggal habis pekerjaan kita tinggal kerana dikatakan setengahnya kita marah pada rezeki, ataupun kita sabitkan kerana rezeki inilah yang menyebabkan kita tak boleh buat amal ibadat. Ini pun tidak boleh. Jangan salahkan rezeki. Rezeki ini memang Allah Ta'ala suruh cari. Maknanya ramai orang-orang lain kerja pun boleh menumpukan ibadat. Maka kita ini jadikan jalan mencari rezeki itu sebagai jalan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak melihat orang ini bagaimana kedudukan, tetapi Allah Taala melihat hati-hati orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hamba, dia seorang hamba di siang hari, hamba kepada Tuhan dia, malam hari dia hamba kepada Allah, sampai ke pagi dia beribadat. Dia minta maaf dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku kerana siang hari ni aku duduk dengan Tuhan aku. Dia ni seorang hamba Tuhan aku. Maka aku tidak boleh tumpukan beribadat munajat kepadamu. Tapi malam ini masih aku denganmu ya Allah. Dia pun munajat. Akhirnya Tuhan dia dapat tahu, Tuhan dia memerdekakan dia. Tuhan dia tengok dekat dia punya bilik ibadat tu bercahaya. Rupanya dia duduk beribadat di dalamnya. Akhirnya dia tengok Tuhan dia bebaskan dia. Tuhan dia tahu dia buat macam tu. Dia beritahu pada Allah, dia rasa tidak suka kalau ibadatnya diketahui oleh orang lain. Yang dia mahu ibadatnya hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Lalu dikatakan bahawa kita tidak ditegah mencari rezeki, tidak ditegah mendapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang lain pula, seperti menanamkan bapa itu pohon kayu yang banyak dan membuat rumah besar, maka dikata orang baginya, kerana apa engkau perbuat yang demikian itu? Jawabnya, kerana anakku diharap dapat keluar buahnya. Maka apabila mensediakan bapa itu bagi anaknya sebelum adanya pada dunia, engkau menegahkan dia akan dia, sudah keluar anaknya, seperti yang demikian itulah hamba dengan Tuhan. Allah Ta'ala sudah sediakan untuk kita. Sebagai ayah tadi dia tanam pohon. Pohon tu orang tanya buat apa? Untuk apa tanam pohon ini? Untuk anak akulah. Buah ni untuk anak akulah maknanya. Tapi malangnya bila anak itu makan, lupa kepada ayah dia yang beri makan ke dia. Ayah dia duk tanam pokok. Orang tanya, apa kamu tanam pokok? Tanam pokok durian. 6 tahun baru tumbuh boleh makan hasil. Kata, maknanya dang kedok tahu duk tanam tu. Tak apa, saya tanam pun kalau saya duk dam pun, saya tanam untuk anak saya. Maknanya nanti kalau ada makanan, nanti anak saya dapatlah, ada buah, anak saya dapat makan buah. Oh, ayah itu sudah tanam buah untuk anak. Maknanya sudah tersedia dah buah tadi untuk anak. Anak tak perlu tanam susah-susah dah. Ayah dia sudah tanam, dia dapat tu. Dia dapat saja hasil daripada ayah dia tanam. Tapi bila dia makan buah, dia lupa hak ayah dia beri. Dia lupa ayah dia. Allah Ta'ala sudah menyediakan bumi untuk kita. Allah Ta'ala telah menyediakan bumi untuk kita, dan Allah Ta'ala telah menyediakan rezeki-rezeki untuk kita. Asal ada susah lah. Maknanya kadang-kadang bila tanam sahaja, kadang-kadang tanah itu kecil sahaja, dia tanam sawah, tapi Allah Ta'ala bagi berlipat kali ganda hasil. Cukup orang makan. Kadang-kadang kita tengok sawah padi kau kurang sawah padi. Orang buat bangunan. Kayak gini tak ada orang makan berahal. Jangan susah. Itu bukan kerja kita.
Allah Ta'ala nak jadikan mana tanaman subur ni hak Allah Ta'ala belaka. Maka Allah Ta'ala sudah menyediakan bumi. Maka dekat bumi itu ada tanah. Daripada tanah itu tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah Ta'ala sediakan air hujan. Dengan air hujan tadi, wa anzala minas sama'i ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah Ta'ala menurunkan daripada langit itu air hujan. Daripada air hujan itu turun di atas muka bumi. Daripada muka bumi itu tumbuh tanaman-tanaman. Rizqan lakum, rezeki bagi kamu. Dah kita pula makan lupa pula ke Tuhan. Yang kita makan, Masya Allah, kita makan lupa pula pada Allah. Allah Ta'ala tak suruh kita banyak-banyak. Allah Ta'ala tak suruhlah kita ni maknanya buat kerja berat-berat sangat. Yang Allah Ta'ala suruh angkat takbir 4 rakaat mayang zuhur. Angkat takbir 2 rakaat. Allah Ta'ala tak perintah, kamu diperintahkan angkat 40 kapit beras. Berat kita. Maknanya angkat dia kata, maknanya banyak-banyak. Tidak. Allah Ta'ala suruh angkat takbir. Tapi jangan angkat takbir saja. Allahu Akbar nombor lagi dah. Masuk angkat takbir itu sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita mengerjakan sembahyang. Mengerjakan sembahyang, melakukan amal ibadat kepada Allah. Rezeki jangan bimbang. Allah Ta'ala waktu turun air hujan. Allah Ta'ala waktu turun air hujan, tumbuhkan tanaman-tanaman. Masya Allah, hebat. Allah Ta'ala turunkan air hujan di atas tanah dan menumbuhkan buah-buahan yang berbagai-bagai warna, berbagai-bagai bentuk. Air hujan saja, air yang sama saja. Tapi rasa buah tu berbeza. Kita kalau air tu air manis, kita cicah umpama naik bak, kan rasa manis. Maknanya sebab apa air tu manis? Tapi Allah Ta'ala turunkan air yang tawar saja, air hujan. Air hujan tawar ke masin? Siapa pernah minum air hujan sini? Maknanya, jadi nak beritahu minum air hujan. Tetapi Allah Ta'ala tumbuhkan tanaman yang berbeza-beza. Buah durian rasa lain, buah rambutan rasa lain. Masya Allah. Rezeki Allah Ta'ala beri. Dah Allah Ta'ala beri rezeki itu, Allah Ta'ala nak tengok kita apa? Allah Ta'ala nak tengok adakah kita beribadat kepada Allah. Aku sudah sediakan rezeki tentang kamu. Kamu jangan susah, tapi kamu ambil rezeki. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu gambarannya. Maka demikianlah dengan Tuhan menyediakan rezeki mereka itu sebelum ada di dalam dunia ini. Maknanya sebelum kamu lahir, Allah Ta'ala dah tetap belaka dah. Maknanya datuk nenek moyang kita yang telah meninggalkan kita, mereka kenyang belaka, ada dah ke makanan. Maknanya sudah ada dah. Maknanya sebelum kita lahir sudah disediakan belaka-belaka ni. Kerana dahulu kurnianya daripada ada engkau, Allah Ta'ala sudah kurniakan dahulu sebelum kita ada dah. Sebelum kita ada dah. Maknanya bumi ini untuk tumbuhkan tanaman sudah dikurniakan. Maknanya air hujan semuanya sudah dikurniakan. Maka untuk kita, maka apabila faham engkau yang demikian itu, adakah menegakkan Tuhan engkau rezeki yang dibahagikan pada dahulu itu kepada engkau? Kalau kamu faham betul-betul, adakah Allah Ta'ala itu menahan rezeki kepada kita? Tak, tetap Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita. Maka kita kena sedar bahawa rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu, dekatkan diri dengan Allah. Sebenarnya tiadalah menegahkan ia bagi engkau suatu yang telah disediakannya. Allah Ta'ala tidak tegah dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Jadi ingat, Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepada hamba-Nya. Hatta kepada orang yang tidak beriman pun bagi, orang yang fasik pun bagi, orang yang munafikin pun bagi, semuanya bagi. Semuanya Allah Ta'ala beri belaka kepada kita. Hanya beza ada orang yang dapat ingat kepada Allah ibadat, ada yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita ini kena memahami bahawa rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini bukan sia-sia. Bahkan disuruh kita melakukan ibadat kepadanya. Misalnya yang lain, bagi contoh pula yang lain. Seperti seorang raja yang disuruh tukang berusaha di dalam rumahnya. Raja suruh tukang, seorang tukang buat dalam rumah ni, buat benda apa tak tahulah, mungkin buat perabot biasanya. Maknanya maka tiadalah patut ia tiada mengasih rezeki makan kepada tukang itu kerana bersangat murahnya seperti yang demikian itu Tuhan dengan hamba-Nya di dalam dunia ini. Kerana dunia negeri Allah Ta'ala, tukang hamba-Nya
Dan amal itu taat dan upahnya masuk syurga. Baik. Maka dia beri contoh lain lagi. Raja tadi panggil tukang. Suruh beki rumah dia. Tak tahu beki apa, buat perabot ke, ataupun buat dalam kabinet dapur ke, ataupun buat rak-rak nak letak perhiasan, banyak perhiasan ni nak letak. Maknanya jadi panggil lah comel-comel, ataupun tiang ada dah, ukir-ukir lari-lari sikit biar nampak comel sikit. Jadi lalulah tukang ni, raja panggil tukang tadi. Bila kata raja panggil tukang tadi duduk dalam istana dah. Adakah raja tadi, tak kira raja mana-mana pun, kalau dia panggil tukang, dia tak akan biar tukang tu pergi makan kedai. Maknanya biar memang dia sedia makan nak kat istana lagi sedap-sedap. Apatah lagi kalau tu raja tadi seorang yang pemurah. Dia susah apa, harta dia banyak. Lalulah dia suruh larik-larik saja. Larik-larik lepas patu tu nak beli kuih-kuih tu apa dia sangat habis. Maka dia akan bagi makan sedap-sedap sebab sekarang ni kamu sudah duduk di dalam istana aku katanya. Sudah duduk dalam istana better, maka better aku pun berilah makan mentega contohnya. Lalulah marilah makan. Biarlah makan. Lain duduk rumah, duduk dalam istana dah. Maka dia beri makan. Beri makan kerana apa? Kerana pemurahnya. Satu, dengan sifat pemurah. Yang kedua, kerana apa? Kerana orang itu sudah ada di dalam istana raja tadi. Raja tadi pula pemurah. Dan kita sudah berada di dalam tempat yang Allah Ta'ala sedia dah. Yakni dunia ni. Dunia ini Allah Ta'ala sudah sedia untuk kita. Dan kita duduk di atas muka dunia. Tempat yang Allah Ta'ala sedia. Umpama kalau raja tadi istana. Kita sudah duduk dah. Maka Allah Ta'ala tengok kita sudah duduk tempat yang Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala maha pemurah. Kita sebut raja tadi pemurah. Allah Ta'ala maha pemurah. Nak khabar tak nak gambarkan sifat Allah yang sangat pemurah ini. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala beri makan kita. Ada kita beli oksigen. Kalau beli oksigen, masa ingat kita dulu kali mati. Tak ada rodang. Tak ada lagi. Oksigen kita tak payah minta. Allah Ta'ala sudah beri sebelum kita minta. Bahkan kadang-kadang tak terfikir kita oksigen tu kita dapat banyak mana ni lah. Maknanya, maka itu pemurahnya Allah Ta'ala. Maka tidak fikirlah kita akan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan kenapa dengan nikmat yang banyak Allah Ta'ala beri itu, hanya Allah Ta'ala suruh kita beribadat, ubudiyah kepada dia. Maka tidak selayaknya atau tidak sepatutnya sang hamba tadi yang sudah duduk di bumi Allah tidak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran yang Allah Ta'ala gambaran bahawa Allah Ta'ala ini pemurah. Hanya kita ini perlu melakukan taat kepada Allah. Kemudian duduk dalam istana pula, dapat makan sedap-sedap pula, dapat upah pula. Maknanya dah lah dapat makan sedap, dapat upah pula. Maka kerja tadi, tukang tadi dia ukirlah tiang-tiang ke buat perabot, buat kabinet. Itu kerja tukang. Kerja kita hamba ini buat ibadat. Kalau tukang ada orang pandai, orang tak pandai. Kalau dia suruh saya larik tiang, utuh tiang. Maknanya duk larik, cabut tiang maknanya. Dan tak jadi. Maknanya sebab apa? Sebab ada bahagian yang mahal. Orang ni pandai bahagian ni. Orang ni pandai bahagian beki kenderaan. Ni bahagian bahagian pertukangan. Ni bahagian masakan. Ini bahagian pembinaan. Ada bahagian lain. Tapi jangan kata bahagian sembahyang orang lain bukan bahagian saya sembahyang. Tak boleh kata gitu. Sebab bahagian sembahyang ni semua boleh. Jangan kata tak boleh. Maknanya tak kira orang macam mana Allah Ta'ala letak dah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka tidak boleh kata saya bukan masuk bidang sembahyang. Tak boleh. Saya bahagian bidang saya subuh saja. Hal lain tidak. Bidang saya maghrib saja. Tak boleh. Allah Ta'ala beri belaka. Boleh belaka kita buat. Semua orang boleh rakaat insya-Allah kecuali uzur sahaja. Boleh bangun, boleh i'tidal, boleh baca. Maknanya boleh belajar. Kalau tak pandai boleh belajar. Baca Fatihah macam mana, kunut macam mana dan sebagainya. Boleh belajar. Maka Allah Ta'ala dah bagi bahagian tu. Maka ambil. Semua kena buat. Kerana ini merupakan satu kewajipan. Lepas tu Allah Ta'ala beri dah. Maknanya
Dahlah tu kita buat pula, Allah Ta'ala akan beri kebaikan pula, dapat upah lagi. Apa upahnya? Syurga. Melakukan amal ibadat kepada Allah. Maknanya kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan ibadat kita, memang tak padang dah. Tak padang dah. Maknanya dengan nikmat tu, dahlah dengan nikmat banyak, ibadat sikit, dibalas lagi syurga dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Dan tiadalah Allah Ta'ala itu menyuruh engkau sahaja, dan tiada mengasihi ia suatu rezeki. Allah Ta'ala tak suruh saja, bahkan Allah Ta'ala beri rezeki. Bahkan yang orang ikut perintah Allah, itulah yang paling baik, barakah. Rezeki jadi berkat, bertambah, orang nega pemaju. Kalau orang tanya macam mana nega saya ni tak maju-maju, pergi sembahyang jemaah jangan tinggal, habis cerita. Maknanya tu jawapan dia, sembahyang jemaah jangan tinggal. Masya Allah, boleh majunya perniagaan kita. Ketika mana orang dah susah belaka, kita jadi mudah. Sebab apa? Sebab kita dekat dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dia bagi rezeki pada kita, dan dia suruh, bukan suruh saja. Suruh bukan suruh saja, maknanya bahkan Allah Ta'ala beri rezeki. Siapa ikut dia dapat rezeki. Dapat rezeki, maknanya menolong atas engkau. Dan rezeki tadi untuk menolong kita dalam melakukan ibadat. Misalnya yang lain, banyak contoh nak suruh faham. Banyak contoh nak kabarnya kepada kita agar melakukan ibadat kepada Allah. Seperti menyuruhnya raja rakyatnya pergi melawan seteru bersungguh-sungguh, maka raja tadi suruh lawan kepada musuh. Musuh tadi keluar, tentera-tentera tadi pergi berperang sungguh-sungguh. Perang memang sungguh-sungguh, jangan main-main. Maknanya memang kalau main-main, dia kena tembak dulu kali. Maka pergi berperang bersungguh-sungguh. Dan maklum dikasihnya makan. Lalulah bila pergi berperang, memang dia bagi makan. Maknanya kalau tentera itu bukan saja tentera saja, bahkan anak isteri pun dia bagi lagi. Sehingga kan bahawa diberi makan tadi, dan dia suruh berperang menentang musuh. Lalulah bersungguh-sungguh, dan maklum dikasihnya makanan. Dan suatu yang menolong atas mereka itu, yang untuk tolong dia tadi. Kalau askar lapar belaka Allah, mana nak akan senapang dia geboh duk lapar, maka memang diberi makan lagi untuk dia bekerja tadi. Maka jika dapat itu negeri, diharuskannya makan suatu daripada hadiah daripadanya dengan amanah. Kalaulah dia menang dalam peperangan tadi, dia menang, dapatlah kalahkan pihak musuh tadi, dapat lagi hadiah. Kalau zaman Nabi itu dia panggil harta ghanimah, harta rampasan perang di antaranya. Maknanya maka diberi lagi hadiah tadi. Seperti yang demikian itulah Tuhan menyuruh kamu berperang lawan syaitan. Kita kena berperang. Perang lawan siapa? Lawan syaitan. Syaitan ni akan menyeru kita melakukan kejahatan, ataupun dia ini membisik-bisikkan kita akan melakukan kejahatan. Dan begitu satu lagi, kita kena berperang. Perang dengan nafsu. Al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad lawan hawa nafsunya. Bahkan dalam hadis lain mengatakan bahawa ada dalam kitab Madza Ya'ni Intima'i lil Islam, dalam kitab yang dikawal oleh Fatih Yakan mengatakan bahawa apabila seseorang itu ingin berjihad fi sabilillah, lalu isteri dia kata, abang jangan pergi berperang bang, takkan abang nak tinggalkan saya. Ni ilmu maknanya dia pakai baju perang bersungguh-sungguh, dia pun kata abang jangan tinggalkan saya. Allah, maknanya baru pikul senjata, tak jadi selalu. Tengok sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi ada seorang sahabat nama dia Hanzalah. Hanzalah ni dia berperang sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dia berperang. Bila dia berperang bersungguh-sungguh, semangat dia berperang, maka orang kagum dengan dia, dan ayah dia sayang ke dia. Dan ayah dia bangga dapat anak yang berjihad fisabilillah. Tapi ayah dia mari mikir, takkan kalau dia mati tak ada zuriat lah. Kalau boleh nak zuriat dia macam dia juga. Maknanya lalulah ayah dia perintah dia kahwin. Allah lemah, kita nak berjihad dia suruh kahwin pula. Sahabat Nabi kalau kita suruh gitu, mana kau semangat lalu, lemah lalu nak berjihad. Lalu dalam keadaan macam tu, ayah dia mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harapan ayah dia dapat zuriat macam dia. Tujuan dia apa? Biar dapat anak-anak yang berjihad untuk tolong agama Allah.
Lalulah Rasulullah panggil dia. Rasulullah panggil dia, suruh dia berkahwin. Dia pun aku dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah suruh, maka dia pun berkahwin. Maka dia kahwinlah dengan seorang wanita. Dia ni orang soleh, orang kuat berjihad. Lalulah berlakulah perkahwinan. Ada qasidah ke tak masa tu? Jadi nak beritahu, ada majlis-majlis perkahwinan. Masa kebetulan majlis perkahwinan, siang hari, Nabi dan para sahabat sedang bersibuk-sibuk nak bersiap sedia untuk berperang fisabilillah. Maka dalam keadaan macam itu, malam itu malam yang pertama. Nak cerita pun dah OT. Maknanya malam yang pertama dia masa tu, dia itu malam tu malam yang pertama. Siang tu dia minta dah, ya Rasulullah, saya nak pergi berjihad fisabilillah. Rasulullah kata, mu ni darah manis lagi. Gambarannya gitulah. Kamu ni baru kahwin, relax-relax duduk rumah tu. Maknanya Rasulullah tak izinkan dia perang. Allah, dia tak suka mana. Walaupun dia dapat isteri baru, tetapi dia itu tak dapat bersama dengan Rasulullah dalam perang fisabilillah. Maka berlakulah peperangan Rasulullah dengan para sahabat di sana. Tiba-tiba dia seolah-olah mendengar berita bahawa Rasulullah mengalami kekalahan. Tengah-tengah tidur pun masuk mesej. Tiba-tiba Allah nak kalah lelu. Gambarannya begitulah. Tiba-tiba mendapat gambaran, mendengar berita Rasulullah hampir kalah. Dia pada malam itu, malam yang pertama, awal-awal malam lagi. Patutnya dia bersama dengan isteri. Dia pun terjun daripada katil dia. Akhir sekali dia pun pakai baju perang. Pakai baju perang dia. Isteri tanya, abang nak pergi mana abang? Dia pun kata nak pergi berjihad fisabilillah. Dengar berita Rasulullah hampir kalah, dia nak pergi berperang. Apa bini dia kata? Bini dia kata, boleh jadi macam bini kita ke? Siapa habis masa dulu. Bini dia kata, abang, jangan balik kecuali dalam keadaan syahid fisabilillah, ataupun balik dalam keadaan menang. Kalau saya balik malah tengok. Maknanya begitu. Tu baru bini canggih. Maknanya jangan balik kecuali menang ataupun mati syahid. Lalu dia pergi berperang. Bila dia pergi berperang, akhirnya dia mati syahid, gugur syahid. Direngkahkan cerita, orang cari mayat dia tak jumpa. Bila orang cari mayat dia tak jumpa, tiba-tiba tengok mayat dia atas udara, air bercucuran, dia telah dimandikan. Maka persoalan dia, boleh ke dimandikan? Dia dimandikan sedangkan dia mati syahid fisabilillah. Kalau orang tak boleh, kalau malaikat boleh. Maka dia dimandikan oleh malaikat. Dia dalam keadaan mati syahid. Dan berapa minit lah orang isteri dia. Nak beritahu. Ini orang berjihad fisabilillah. Wallahu alam. To be continued. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.